Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini diizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis yang termulia, yaitu majlis ilmu. Setelah digagalnya bulan sudah saya tak boleh datang kerana perkara yang berlaku. Oleh kerana tak boleh datang tu, bulan ini baru boleh datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat kita menyambung pengajian kita sampailah tamat kita ni ya. Sudah tamat kita ni, barulah kontrak saya dengan tuan-tuan Nabi. Sekarang ni belum tamat lagi. Saya akan cuba datang juga insya-Allah. Sudah tamat esok, kena ikut dulu lah. Kerana sekarang ni dah 80 lebih dah. Lalu ke tak lalu lagi datang tak? Ya, sekarang ini boleh lagi nak. Siang boleh. Malam lah teruk kalau nak balik hari payahlah. Jadi tengoklah macam mana keadaannya. Mudah-mudahan saya lalu mengambilkan kitab ini sampai habis. Dapat kita tamat satu jenis kitab mudah-mudahan. Baik, untuk malam ini kita sambung pengajian kita. Muka surat tajuknya gaya berpuas hati dengan kufur. Itu perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jadi kafir. Batal imannya. Di antaranya, itu yang pertama, kita baca yang pertama.
separuhnya, bukan semua dah. Iaitu gaya berpuas hati dengan kufur, seronok dengan kekafiran, seronok dengan hidup cara orang kafir. Tak suka dengan cara orang Islam. Yang kerana seronoknya sudah kita baca 2 bulan sudah. Jadi kita sambung lagi bacanya. Penggan yang bawah sekali. Tetapi perlu diberi perhatian. Itu mulianya. Di atas sudah baca dah. Tidak mengkufurkan orang kafir daripada golongan mukmin atas saja. Orang mulhidin, murtadin dan musyrikin, itu dia jadi kafir. Kalau tak menghukum kita jadi kafir tu. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Kalau kita tak nak mengkafirkan orang kafir, maka dia dikira kafir. Tapi kalau kita mengkafirkan orang Islam, kafir dia jadinya. Man lam yakfur, man yakfur mukminan fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang beriman, dia adalah kafir. Tapi man lam yakfur kafiran, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia juga kafir. Jadi dua-dua nak fahamnya ni. Jadi kalau orang tu dah tentu kafirnya, sama ada mulhidin tu orang tak beragama. Murtadin orang yang murtad. Dan musyrikin orang yang menyekutukan Allah. Tak nak kafirkan dia. Dia baik dengan kita. Maka dia juga adalah tak ada syak lagi. Nanti merasa syak tentang kekufuran mereka. Tak ada syak lagi dah. Itu dah kita baca 2 bulan sudah. Untuk malam ni tambah lagi. Tetapi perlu diberi perhatian bahawa kekufuran sebahagian golongan manusia itu telah masyhur. Masyhur kufurnya. Dan menjadi perkara yang mesti diketahui. Seperti golongan kaum Yahudi. Kaum Yahudi tertentu je kafirnya. Netanyahu tu tertentu je kafirnya. Ariel Sharon kafir. Lagi apa? Golda Meir dulu perempuan kafir. Lagi dia tak ingat namanya apa lagi Moshe Dayan kafir. Itu orang-orang Yahudi. Kita semayang kita minta lindung daripada Allah supaya jangan masuk dalam golongan orang Yahudi. Ghairil maghdub, bukan dengan golongan yang kamu murkai. Siapa kamu murkai? Yahudi lah. Ghairil maghdubi alaihim, yang kamu murka ke atasnya, iaitu Yahudi. Waladhdallin tu orang Nasrani. Dua-dua tu Allah murka. Jangan kita masuk dalam golongan itu. Kalau kita masuk golongan itu, kita jadi golongan itu lah. Karena kata Nabi apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi orang tu dah tentu aja apanya, jangan. Dah tentu aja kafirnya. Kalau kita tak katakan dia kafir, kita pasti jadi kafir. Baik, baca. Tetapi perlu diberi perhatian bahawa kekufuran sebahagian golongan manusia itu telah masyhur. Semua orang tahu. Dan menjadi perkara yang mesti diketahui. Seperti golongan kaum Yahudi, kaum Nasrani, Majusi apa? Nyembah api. Yahudi, Nasrani kita tahu. Majusi, kerja nyembah api. Oleh yang demikian maka jadi kafirlah orang yang tidak mengakui kekufuran mereka itu. Itu yang saya baca hadis tadi. Man lam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia jadi kafir. Maka jadi kafirlah orang yang tidak mengakui kekufuran mereka daripada permulaan lagi, awal lagi, asas-asas dah kafir ni. Baik. Kemudian izam. Ini izam. Ini tulisnya izam. Bukannya izam tu. Izam. Komunism. Socialism. Itu izam ya. Dia ada pendapat sendiri. Cara hidup dia sendiri. Socialism. Komunism. Secularism. Liberalism. Itu izam tu. Ada pun izam. Ini tulisnya izam. Seperti apa? Tarekat-tarekat yang sesat. Itu izam gitu. Adapun izam atau golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka, sewajarnya kita tidak segera mengkufurkannya. Terus kafirkan je. Dia tak tahu. Kena kaji dulu. Apa pegangan mereka? Apa pendapat mereka tentang mensyirikkan Allah macam mana? Dia mensyirik tidak? Kena cek dulu. Jangan terus jadi terus apa mengatakan dia bentuk kafir aja, jangan.
Belum pasti. Karena dasar pegangan mereka, sewajarnya kita tidak segera mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan penganut-penganutnya. Demo tidak mengkufurkan, kita pun yang kufurkan dulu. Sehingga nampak kita mereka melakukan syirik, mereka melakukan benda-benda kafir, baru kita tahu kita tetapkan mereka itu kafir. Hingga kita dapat menjelaskan perkara-perkara kufur dalam izam itu. Kalau ada benda yang kufur, dalam izam itu tak kafir lah. Dah nyata terang ya. Dan dengan penjelasan yang yakin, mesti yakin kita tahu benda-benda yang menyebabkan seorang itu jadi kafir, benda-benda yang menyebabkan orang itu beriman, batas-batas antara kafir, kekufuran dan iman. Nak tahu tak? Jadi kalau kita nampak betul kafir, seperti dia nyembah api, dia nyembah matahari, dia nyembah bulan, dia nyembah patung, itu dah tentu kafir ya. Yakin tu. Ya. Terutama kalau golongan itu atau penganut-penganut Islam itu mengaku dirinya. Kalau dia mengaku dah tentu kafir lah. Dia mengaku aku nyembah matahari dia kafir tu. Mengaku dirinya Muslim, tidak mengingkari Islam, tetapi mereka menyembunyikan dasar mereka. Tapi tak khabar dulu kita. Dia ngaku aku Islam, aku Muslim, tapi tak khabar dulu kita. Itu kan Islam kita, itu namanya apa? Munafik. Munafik itu apa? Istilahnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu lagi Allah murka ya. Itu. Tapi di sini tulisnya mengingkari Islam, tetapi mereka menyembunyikan dasar mereka. Yang benar-benar berlawanan dengan dasar-dasar Islam. Kita tak tahu, dia menyembunyikan. Atau sebagian dasar Islam yang umum, yang orang Islam tidak boleh menerima, orang Islam tak boleh terima. Contoh mensyirikkan Allah, atau apa lagi, menyembah lain daripada Allah Ta'ala, takut pada hantu, takut pada malam dan sebagainya. Itu dah nyata kafiran tu. Demikian juga untuk mengkufurkan manusia, kumpulan itu disyaratkan. Nak jadikan kafir dia ada syaratnya, bahawa orang yang kita hukumkan itu telah menjadi kafir dengan sebab melakukan perkara-perkara yang telah diiktifak, diiktifak artinya dah tetap, disepakati. Iktifak tu sepakati, sepakat mengatakan perbuatan ini syirik, perbuatan ini kafir, perbuatan ini murtad. Iktifak. Semua ulama-ulama setuju belaka, iaitu sudah disepakati daripada kafir menjadi kafir. Sekiranya perkara itu menjadi perselisihan antara ulama, tapi kalau ada ulama kata tak ada kafir, itu berdosa aja, itu lain kata ya. Jangan dikafirkan. Sekiranya perkara itu menjadi perselisihan, ya. Jadi sebagian kata yang kafir, sebagian kata yang tidak. Ada antara ulama yang muktabarin dia muktabar. Kalau seorang muktabar itu artinya diakui. Muktabarin itu kan muktabar itu artinya diakui kesahihannya, kepercayaan itu itu muktabar. Ulama terkena diakui. Sebahagian mengatakan ianya menjatuhkan agama, dan sebahagian telah mengatakan tidak menjatuhkan agama. Jadi ada perselisihan pendapat antara ulama-ulama. Yang itu jangan terus kafirkan. Itu cerah kepada Allah Taala. Biar Allah menentukannya. Mengatakan menjatuhkan agama, dan sebahagian lain mengatakan tidak menjatuhkan agama. Maka tidak harus kita mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan golongan itu. Orang yang tak kufurkan, jangan kita kufurkan dia pula. Tak. Seperti mengkufurkan golongan Khawarij. Khawarij ini penentang Syiah. Musuh pada Syiah ialah Khawarij. Mereka mengatakan Syiah itu kafir. Syiah pun mengatakan Khawarij itu kafir.
Ya. Jadi mereka itu kafir antara satu sama lain. Khawarij ini jangan kita katakan kafir pula. Itu terserah pada Allah Taala. Dia keluar dari landasan sebenarnya. Itu namanya khawarij. Menentang Sayyidina Ali, menentang Syiah. Itu khawarij. Ya mereka itu tadi. Mengkufurkan golongan khawarij tadi. Dan sebagian golongan lain yang masih khilaf itu ketika ada perselisihan pendapat. Orang yang kata kafir, orang kata tidak, itu khilaf. Tak sependapat. Jadi khilafnya masih khilaf, iaitu ada perselisihan tentang murtadnya. Ada orang kata buat ni murtad, ada orang kata tak murtad. Ada orang kata yang ni kafir ni, orang ni kata tidak, beriman lagi. Jadi yang dalam kita pula jangan tekan-tekan mengkafirkan. Yang lebih baik ialah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Allah menentukannya. Kita tak ada kuasanya. Coba mengkufurkannya. Jadi jangan kita cepat-cepat. Jangan menghukumkan seperti Khawarij tadi tentang murtadnya. Dan termasuk dalam bahagian itu orang yang tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan solat. Walaupun ada hadisnya, tapi orang ni tak ada kufurkan. Macam Imam Syafi'i, dia tak ada kafir, kata dia nak kafir. Dia kata kalau kufur nikmat, bukan kafir hakiki, bukan sebenarnya. Memang ada hadis man tasyak, bukan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Itu hadis tu nyata. Siapa meninggalkan sembahyang maka telah nyata kafirnya. Tapi kata Imam Syafi'i, kafir itu bukan kafir hakiki, bukan kafir sebenarnya, kafir nikmat. Ya kufur nikmat. Kufur nikmat tu bukan kafir sunnahnya, tapi kufur nikmat berdosa besar aja. Tu. Tapi berdosa besar juga. Satu waktu tinggal masuk neraka 40 tahun. Tak perlu namanya. Satu waktu 3 masuk neraka berapa lama? 40 tahun. Kalau umur 81 tak pernah sembahyang. Orang umur 81 di depan tuan-tuan ni. Tapi sekali tak pernah sembahyang apa dah? Tak tahu apa Satu waktu pun 40 tahun. Jadi dia bukan kafir tapi masuk neraka. Lama masuk neraka ni. Itu perselisihan ulama. Jadi jangan kita pandai-pandai menjatuhkan itu kafir dah. Mengatakan tidak menjatuhkan agama, maka tidak harus kita mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan golongan itu. Seperti mengkufurkan golongan Khawarij tadi. Dan sebagian golongan yang lain yang masih khilaf. Khilaf itu ada perselisihan tentang murtadnya. Ada yang kata murtad, ada yang kata tak murtad. Dan termasuk dalam bahagian ini orang yang tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan solat. Itu tadi dia. Dia tak ada katakan kafir dah. Kerana sengaja yang tidak menafikan fardunya, dia tinggal sembahyang tu bukan dia menafikan wajib tidak, tapi dia saja malas. Tak lalu katanya. Kalau dia mengatakan tak wajib, itu jadi kafir. Itu tak ada apa? Tak ada perselisihan pendapat dia dah. Garanti kafir. Kalau dia mengatakan sembahyang tak wajib, solat tak wajib, tapi dia kata aku tahu benda tu wajib tapi aku malas saja. Itu belum lagi kafir lagi Tapi berdosa besar. Sebenar kan? Tinggal sembahyang berdosa besar Tak ada kafir. Masuk neraka dulu. Dah habis dosanya dibakar dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Sebenar kan? Lalai itu syurga je tak? Kita tak masuk neraka lah, tak lalu nohonya. Neraka, siapa boleh tahan neraka, kan? Selemah-lemah api neraka, dengar elok kenyataan ni. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Sekuat-kuat api dunia apa? Macam mana? Apa yang benda paling kuat api dunia ni? Agak saya lah, saya bukan ahli sains pun, tapi banyak tuan-tuan ni ahli sains. Apa yang paling kuat api dunia ni? Bagi saya laser.
Itu saya lah. Laser tu kalau kena besi, apa jadi besi tu? Cahaya. Kalau kena kayu, apa jadi kayu tu? Untung. Kalau kena daging manusia, apa jadinya? Habuk. Jadi habuk. Itu laser. Kuat dengan api tu. Tapi selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada laser. Sampai lalu nak api neraka. Itu bila Adam dihantar ke dunia kerana melanggar perintah Allah. Allah perintahkan malaikat suruh bawa sedikit api neraka tu bagi untuk kegunaan Adam. Kerana dunia ni perlukan api. Malaikat pun pergi lah. Minta api neraka tu kepada penunggu neraka tu. Siapa penunggu neraka? Siapa malaikat yang nunggu neraka? Ya Allah. Sebenarnya Malik. Malik. Agaknya saya dah dengar. Tapi macam itulah agak ni cerita ni. Malik. Bawa aku sikit api neraka tu. Buat apa kamu kata Malik? Aku nak bagi pada Adam dengan perintah Allah supaya Adam boleh menggunakan api di dunia ni. Bawa aku sikit api neraka tu. Aku nak bagi pada Adam. Kata Malik, kalau dah Allah nyuruh kamu, apa kamu minta pada aku? Ambil aje lah. Kata di malaikat itu, iyalah aku tahulah kau ambil aje, tapi besar mana nak kau ambil katanya. Besar mana? Mana aku tahu kata Malik. Baiklah, tak apa. Kamu bagi aku besar buah tamar. Buah komen, tahu buah komen? Besar buah komen tu. Supaya dapat digunakan Adam dalam dunia ni. Kata Malik, kalau kamu bawa ke dunia ni api neraka sebesar buah tamar, kamu letak di utara akan terbakar sampai ke selatan. Kamu letak di timur akan terbakar sampai ke barat. Iya ke Malik? Kata Malik tu. Rupanya Malik tu orang kamu gajah. Kamu tenang lah kata. Tak wali aku kata dia malaikat tadi. Malaikat tadi sebut nama. Tak wali aku kata. Baiklah Malik. Kamu bagi aku sebesar bijinya udahlah. Kamu bagi aku sebesar biji tamar tu. Ada kecil sikit kan? Tamar yang isinya besar lagi kan? Ni bijinya je. Kata di Malik, kalau kamu bawa sebesar biji tamar ke dunia ni, nescaya akan kering semua cair yang ada dalam dunia ni. Habis kering. Laut kering, lautan kering, tasik kering, terusan kering, sungai kering, parit kering, habis. Termasuklah benda-benda yang cair dalam badan manusia tu. Habis kering belakang. Apa jadi pada manusia? Apa jadi pada manusia? Tumpuk. Takut jadi kamu gajah kan? Tumpuk. Mana? Udah kering. Darah dah kering. Air kencing dah kering. Air liur dah kering. Tak ada yang mengalir lagi, tak ada. Tak ada yang cair lagi. Habis tumpuk belakang. Iya ke? Kata dia belakang tu nanya pada Malik. Iya ke Malik? Kata Malik. Atas besar mana nak kau bawa? Oi Malik, oi. Kata dia Malik, mana aku tahu, kamu tanya Tuhan. Dia pun balik jumpa dengan Allah. Tanya Tuhan. Tuhan suruh dia bawa api neraka tu sebesar debu. Debu besar mana tuan-tuan? Ada besar kepala saya ni? Ada besar penumbuk ni? Besar mana debu? Besar habuk. Lalu dia pun ambil bunga api neraka tu. Bukan api neraka tu, bunganya aja. Udah dia ambil bunga api neraka tu, celupnya dalam air laut neraka tu. 70 kali celup. Tahu 70 kali celup. Cok supaya kekuatan ni korang berapa kali? 70 kali korangnya. Lepas itu baru dia datang ke dunia. Berjumpa dengan Adam. Adam masa itu tengah taubat kepada Allah SWT. Dengan doanya, masyhur doanya, semua orang hafal doanya. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa dia. Berkata-kata tahu dah doa tu. Kerana dia merasakan dosa, terlalu berdosa. Walaupun dia Rasul ni terpelihara daripada dosa, maksum. Tapi dia merasakan diri dia berdosa. Itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Berkata-kata tahun. Akhirnya diterima taubatnya. Bila terima taubatnya? Pada 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram.
hari Asyura. Itu hari Asyura tu banyak perkara besar lakunya. Taubat Nabi Adam diterima, Nabi Ibrahim lepas daripada api Namrud, Nabi Musa lepas daripada Laut Merah dengan Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah, Nabi Isa diangkat ke langit, itu semua berlaku pada 10 bulan Muharram. Itulah nak menggambarkan kehebatan Nabi Muhammad. Jadi besar itulah dibawa di malaikat ke dunia. Dia panggil Adam. Adam terawih itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita malaikat panggil Adam. Adam, mana? Aku buat api untuk kamu supaya kamu dapat guna di dunia ni. Adam pun bangkit. Taruh tangan kata dia. Dia pun taruh tangan. Letakkan api itu atas di tangan Adam. Ya udah. Korang kuatnya berapa korangnya? 70 kali ganda korangnya. Letak pada tangan Adam tu. Tak terpegang di Adam. Jatuh habis tu. Ini cerita kitab ni tu ada. Tapi tak ada cerita kitab tu mengatakan berapa besar mana. Tak ada. Itu saya yang cerita tu. Tapi maksudnya begitulah. Letak atas ke tangan Adam. Adam tak lalu nanggungnya. Terlepas. Jatuh ke bawah. Bila jatuh bawah, jatuh atas batu. Berasap batu tu. Kemudian balik daripada atas batu tu jatuh atas kayu, berasap kayu tu. Datang malaikat ambil api yang jatuh tu, debu yang besar debu tu bawa balik ke neraka. Api yang tinggal di dunia itulah asap yang lekat pada batu dan kayu tu. Faham betul kan? Itulah yang sekuat-kuat api dunia. Sambil lalu nak yang kita sini nak kabur mana orang. Ni TikTok ni tau. Ya. Dia itu neraka ya. Itu dosa besar. Jangan kaji benar orang buat dosa yang besar tu. Mengatakan benar kufur mereka. Sebenarnya ia adalah seperti bertutur mengikut dengan sebab yang menjadikan mereka itu kafir. Kataan itu boleh menjadikan dia jadi kafir tu ya. Maka sikap dia demikian meruntuhkan golongan dua apa? Golongan dua tadi pegangan dua kalimah syahadahnya habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah habis. Batal kalimah syahadah ya. Dan dari sudut yang lain pula menjadikan ianya seorang yang mengingkari nas. Berarti nas apa? Keterangan Quran ke keterangan hadis ke itu namanya nas. Nas itu keterangan. Bukan nasi ya, nas. Bukan manusia. Keterangan keterangan mengingkari nas. Dan dalil untuk bukti-bukti yang mengkufurkan mereka. Maka jadilah ia kafir dengan sebab ia mengingkari nas-nas yang tersebut. Kalau nas mengatakan dia kafir, kita kena kata dia kafir. Jangan ingkar. Kalau nak mengatakan dia kafir, kafir. Tak ada jatuh. Kalau kita tak katakan kafir, dia kafir. Kalau kita tak katakan kafir, orang yang tak kata jadi kafir. Kenapa? Dia tidak mengkafirkan orang yang sepatutnya katakan kafir. Tapi kalau orang tu tak patut kita katakan kafir, dia juga kafir juga. Itu dia. Jadi maknanya berpuas hati dengan kekufuran. Kemudian wala tu betul? Taat. Wala kepada orang-orang kafir dan menyatakan persetujuan dengan agama mereka. Berjari. Di antara tu wala dengan orang kafir dan menyatakan persetujuan dengan agama mereka. Aku seronok dengan orang kafir.